Okey, pelajar semua sekali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat tengah hari. Okey, so untuk hari ni cikgu akan masuk kepada eksperimen dalam penyediaan garam tak terlarut. Okey, so sebelum cikgu masuk eksperimen, sekali lagi memang dalam tajuk garam cikgu minta awak hafal mesti hafal. Wajib, ni mesti wajib hafal jenis garam yang larut tak larut ni. So cikgu ingatkan sekali lagi, garam nitrat semua larut, garam sulfat yang tak larut ingat baca atau PBC. Okey, garam klorida yang tak larut ni awak ingat PAH. Okey, sekali lagi plumbum klorida, argentum klorida, mercury klorida. Karbonat dia terbalik, ingat tu. Kalau karbonat semua garam anak larut dalam air, maksudnya untuk yang karbonat anak sahaja, amonium, natrium, kalium karbonat. Yang lain semua tak larut. Dia terbalik Kalau karbonat awak ingat semua garam karbonat tak larut. Kecuali anak. Okey, boleh. Dan kalau untuk kalau untuk garam larut ingat semua garam anak larut. Okey, boleh Garam anak merujuk kepada amonium, natrium, kalium. Okey. So kalau no ataupun awak ingat tips dia tu yang cikgu kata no anak tu, maksudnya no tu menunjukkan nitrat maksudnya garam nitrat. Sebab garam nitrat ni tak ada satu pun yang tak larut dalam air, semua larut. Okey. So yang minggu lepas cikgu dah bincangkan dalam penyediaan, so nanti untuk hari Khamis ni awak akan lebih kepada buat laporan eksperimen Hari Khamis kita tak ada online class, so nanti cikgu minta awak buat eksperimen. Buat eksperimen di rumah nanti untuk laporan dia lah. So sambil tu awak baca balik. So ingat balik yang cikgu dah terangkan, beza garam, penyediaan garam larut dengan tak larut ni. Pertama, kalau garam yang mana garam anak, maksudnya mesti ada kaedah peneutralan. Kalau yang bukan garam anak, dia tak perlu melibatkan peneutralan. Dia melalui 3 kaedah yang cikgu kata, asid dengan logam, asid dengan oksida logam, asid dengan karbonat logam. Ini sangat penting pelajar, cikgu minta awak ingat. Okay, lepas tu minggu lepas cikgu dah kata kalau garam larut ni mesti ada pemanasan. Yang cikgu bagi minggu lepas kata kunci dia hypo can fly really dangerous. Maksudnya mesti ada pemanasan, heat, cool maksudnya sejuk, filter, turas, rinse, bilas, dry, keringkan. Itu mesti ada dalam step penyediaan garam terlarut. So nanti hari Khamis ni awak akan buat laporan eksperimen. So kat situ awak take note. Dan untuk yang minggu lepas cikgu dah bincang garam tak terlarut. Okey, untuk penyediaan garam tak terlarut mesti kita guna garam larut tambah garam larut, dapat garam tak larut dan larut. Yang tu cikgu akan ulas dari hari ni dengan ada tambahan eksperimen dia. Yang mana garam tak terlarut tu tindak balas ni kita panggil tindak balas penguraian ganda 2 ataupun tindak balas pemendakan. Kalau awak tengok je garam larut dengan tak larut ni senang. Kalau awak tengok garam tak larut tu mesti tak ada pemanasan. Dia mesti just tambah 2 larutan tu, macam awak tambah buat 2 larutan, campurkan, kacau-kacau, turas, bilas, keringkan. Lepas tu dah siap. Maksudnya dah dapatlah garam dia. Garam tak larut tu. Tapi kalau untuk garam larut mesti ada pemanasan. Kalau ada pemanasan dia memang garam larut. Okey? So nanti yang eksperimen ni cikgu dah bincang ni awak akan buat pada hari Khamis nanti untuk laporan dia. Nanti cikgu akan listkan dalam grup nanti. Okey. So untuk hari ni cikgu akan masuk kepada iaitu dalam penyediaan garam tak terlarut. Ini yang kita dah bincang juga minggu lepas. Okey, iaitu cikgu nak bincang hari ni berkaitan dengan eksperimen pembinaan persamaan ion melalui kaedah yang kita panggil sebagai kaedah perubahan berterusan. Ini dia So nama kaedah dia kaedah perubahan berterusan. Okey. So yang ni awak boleh rujuk buku teks dulu, muka surat 188. Okey. So boleh rujuk buku teks. Okey, muka surat 188. Okey, eksperimen ni sangat penting yang mana dia melibatkan garam iaitu garam tak larut iaitu pembinaan persamaan ion. So persamaan ion ni kita dah tahu dia merujuk kepada kalau dalam garam yang cikgu bincangkan minggu lepas ni garam tak larut. Iaitu kaedahnya kita panggil kaedah perubahan berterusan. Okey, yang mana kaedah perubahan berterusan ni diguna dalam untuk kita bina persamaan ion bagi pembentukan garam tak terlarut. Garam tak terlarut maksud garam tak larut.
Okey, kaedah ni pertama isi padu, kita gunakan isi padu larutan A yang malar, kemudian larutan B yang ditambah ke larutan A melalui pertambahan isi padu. Maksudnya isi padunya tu nanti dia makin bertambah. Isi padu A sama malar, tapi bila isi padu yang B dia akan berubah 1 cm padu sehingga 8 cm padu. Dia makin banyak. Dan kat sini apa yang kita akan perhatikan iaitu dari segi ketinggian mendakan. Okey, ketinggian mendakan yang terbentuk meningkat secara berangsur-angsur melalui daripada tabung uji yang pertama kemudian menjadi malar seperti dalam rajah. So kita tengok sekejap. Okey, yang pertama ni tabung uji pertama dia akan mencapai ketinggian mendakan yang maksimum. Okey, yang maksimum bila menandakan kat situ bahan tindak balas ni telah bertindak balas lengkap. Okey, so kita tengok dulu. Untuk eksperimen 6.6, ini pun sama. Tugasan ni nanti awak akan sambung pada hari Khamis lah untuk laporannya. So hari ni cikgu bincang dulu, cikgu terangkan dulu Okey, yang mana tujuannya iaitu membina persamaan ion. Okey, kita nak bina persamaan ion bagi pembentukan plumbum 2 iodida. So plumbum 2 iodida PbI2. Okey, PbI2. Okey, yang mana bagaimana membina persamaan ion bagi pembentukan plumbum 2 iodida iaitu hipotesisnya semakin banyak isi padu larutan kalium iodida ditambahkan di dalam larutan plumbum 2 nitrat, ketinggian mendakan semakin bertambah. Okey pelajar, so kita tengok bahan yang kita gunakan kat sini kita dah nampak bahannya adalah kalium iodida dan juga plumbum 2 nitrat. Okey, so kita tengok pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasi iaitu kita tengok nanti adalah isi padu larutan kalium iodida. Okey, yang bergerak balas iaitu ketinggian mendakan. Okey, ini ketinggian mendakan nanti yang kita akan observe. Dan yang dimalarkan tadi cikgu dah kata isi padu dan kepekatan larutan plumbum 2 nitrat. Okey, dan ataupun kepekatan larutan kalium iodida. Okey, so bahannya yang kita guna plumbum 2 nitrat, larutan plumbum 2 nitrat 0.5 mol Dm-3, larutan kalium iodida. Okey, so tabung uji seterusnya beradas rak kaca, rod kaca rak tabung uji, buret, pemegang buret dan pembaris. Okey, so sebelum kita pergi kepada kaedahnya, cikgu nak awak tengok dulu. Okey, sekarang ni bahan yang kita guna ialah iaitu apa? Plumbum 2 nitrat, PbNO3. Okey, yang mana bertindak balas dengan kalium iodida. Okey, so minggu lepas cikgu dah kata dalam pembentukan garam tak terlarut kita gunakan tindak balas antara garam larut tambah garam larut. Ingat tu garam larut tambah garam larut. Okey, kita dapat garam yang kita nak iaitu garam tak larutnya. Okey, satu lagi hasilnya adalah garam larut. Okey, so yang ni awak kena hafal. Maksudnya larut, larut, tak larut, larut. Maksudnya untuk tindak balas pemendakan ataupun tindak balas penguraian ganda 2, okey, maksudnya untuk kaedah penyediaan garam tak larut, mesti kita guna garam larut ditambah dengan garam larut. Okey, hasilkan garam tak larut, bukan laut larut ni. Garam tak larut, satu lagi garam larut. So yang seminggu lepas cikgu dah kata, untuk garam larut yang pertama banyakkan guna garam nitrat. Ingat tu. Okey, kalau nak sediakan garam tak larut, pertama awak ingat. Pertama ingat banyak guna garam apa? Garam nitrat. Sebab apa? Sebab semua garam nitrat larut dalam air. Kemudian yang kedua, banyakkan guna garam anak. Okey, sebab apa? Semua garam anak larut dalam air. Apa maksud garam anak? Yang depan ni ada amonium, natrium, kalium. Macam contoh kat sini, dia dah bagi. Dia dah bagi kat sini plumbum nitrat. Kita tengok, plumbum nitrat garam larut. Kalium iodida juga garam larut. Macam mana kita tahu? Walaupun dalam kalium grup dalam kumpulan garam iodida cikgu tak ada masukkan, tapi awak kena tahu kalium iodida garam larut juga. Macam mana awak nak kenal bila depannya ada kalium K. Kalau kat depan tu cikgu tukar natrium pun boleh sebabnya kat situ larut iaitu dalam kumpulan anak ammonium, natrium, kalium. Okey, jelas So kat sini kita akan dapat garam tak larutnya iaitu plumbum iodida PbI2. PbI2. Okey, tambah lagi satu hasilnya adalah kalium nitrat KNO3.
So maksudnya persamaan ion ni nanti dia akan merujuk kepada plumbum 2 iodida. So plumbum 2 iodida termasuk dalam kumpulan garam tak larut. Okey, jelas? Faham? Boleh dapat Okey, so kalau kat sini kita seimbangkan persamaan, letak 2 depan sini, 2 sini. Nanti dalam latihan cikgu akan terangkan lagi Okey, so setakat ni awak mesti faham. Okey, kalau untuk yang kat sini merujuk kepada persamaan ion ni adalah plumbum 2 iodida iaitu garam tak larut. Yang mana nak sediakan garam tak larut plumbum 2 iodida, kita gunakan garam larut plumbum 2 nitrat, tindak balaskan dengan garam larut iaitu kalium iodida. Okey, ikut bahan yang dia dah bagi dalam eksperimen ni. Okey, jelas Okey, so kita tengok kaedah dia. Prosedur kita akan labelkan, labelkan 8 tabung uji, nombor 1 hingga 8 dalam rak tabung uji. Lepas tu dengan menggunakan burette, isi setiap tabung uji 5 cm padu larutan plumbum 2 nitrat 0.5 molar. Okey, seterusnya dengan menggunakan burette kedua, tambahkan larutan kalium iodida 0.5 molar ke setiap tabung uji mengikut isi padu yang ditetapkan. Seterusnya masukkan rod kaca dalam tabung uji, putarkan rod kaca dengan menggunakan kedua tapak tangan supaya campuran menjadi sekata. Seterusnya keluarkan rod kaca dan bilaskan mendakan yang lekat pada rod kaca dengan dan dinding tabung uji dengan sedikit air suling. Sebab kita dapat ni garam tak larut, so dia akan ada mendakan kat situ dan biarkan tabung uji selama 30 minit. So kat sini biarkan 30 minit dan kita akan tengok mendakan. Dan rekod warna. So kat sini akan ada warna mendakan yang terbentuk dan larutan pada bahagian atas mendakan. Dan kita akan ukur ketinggian dia. So ketinggian ni kita akan ukur berapa cm. Dan warna yang terbentuk di atas mendakan. So dalam tajuk ni dia akan minta awak plotkan graf, tapi sebelum tu dia kena ada data lah tapi sebab dalam ni kita memang belum buat eksperimennya lagi. So cikgu akan ambil satu contoh eksperimen dari buku modul kedua kita. Okey pelajar. Modul kedua kita iaitu dalam buku modul yang cover warna hitam ni sama juga. Cuma dalam modul kedua ni melibatkan plumbum 2 kromat. Dia kalau macam dalam buku teks tadi kita rujuk kepada merujuk kepada plumbum 2 iodida PbI2. Tapi kat sini dia merujuk kepada plumbum 2 dikromat iaitu Pb2Cr2O7 okey. So yang ini untuk plumbum kromat sama je sebenarnya eksperimennya. Okey, cuma bahan sahaja yang berbeza. Contoh macam ni lah. Okey, contoh nanti kita akan lihat ketinggian dia. Maksudnya dari segi isi tinggi mendakan. Awak tengok kat sini. So nanti yang ini cikgu akan bagi data dia ni untuk awak gunakan dalam eksperimen kita. Maksudnya ambil data yang cikgu highlightkan warna merah ni nanti untuk kita gunakan. Nanti cikgu akan share dalam kumpulan. Okey pelajar So kat sini awak nampak. Selepas eksperimen ni apa yang kita dapati, dia akan berlakunya tinggi mendakan tu semakin meningkat dan pada satu masa dia dah jadi constant, tetap dah sama. Iaitu yang pertama contoh 0.5 cm, 0.8, 1.2, 1.6, 2 dan sehingga seterusnya tu dia sekata sama. Dan warna tu sama yang dalam plumbum iodida juga warnanya kuning. Dia sama dengan plumbum kromat, plumbum 2 kromat. So yang mana yang sama nanti cikgu akan bagi untuk awak lengkapkan dalam laporan tu nanti untuk maksudnya nak buat graf tu sebab dia ada graf. Okey. So bahan kimia kalau kat sini plumbum 2 plumbum 2 kalau kat sini kalium lah. Kalau ni kita kena tukar kalau dalam buku yang kita buat iaitu kita tadi guna kalium iodida. Kalau kat sini dia kalium kromat kan. Okey. So untuk yang bentuk graf awak akan lukiskan macam ni lah contoh ni lakaran graf. Dia akan dapat macam ni. Tinggi mendakan melawan dengan isi padu plumbum 2 nitrat. So kita akan dapat nanti pada yang satu masa dia akan jadi constant, tetap. Okey? Itu dia. Okey, iaitu bagi pemerhatian yang pertama kita tengok iaitu pada tinggi mendakan dalam tabung uji 1 hingga 4 meningkat. Okey, yang mana peningkatan ni peningkatan isi padu plumbum 2 nitrat meningkatkan GC mendakan.
iaitu terdapatnya kalium iodida yang berlebihan. Cuma kat sini kena tukarlah. Kita tak guna kalium dikromat, kalium kromat. Kita guna kalium ni kalium iodida. Okey. Okey, kalium iodida. Okey, pelajar boleh Nanti ini cikgu akan minta awak ubahlah, tak responding pula. Okey, boleh So tak apa, yang mana yang cikgu kata yang untuk laporan eksperimen ni nanti cikgu akan share dalam kumpulan. So maksudnya bila awak lakarkan graf, awak akan dapat graf seperti dalam yang lakarkan graf nombor 2 ni tadi Kemudian untuk tinggi mendapatkan tadi kenapa kekal tidak berubah dari tabung uji 5 hingga 8. Okey, kat sini kerana semua ion iodida dan ion plumbum tadi telah bertindak balas. Okey, dia telah bertindak balas. Okey, dan larutan yang atas mendapatkan tadi iaitu ialah kalium nitrat, samalah, dan tabung uji 6 hingga 8 terdapatnya ion plumbum yang berlebihan. Okey, dan berlebihan apabila larutan plumbum nitrat tadi ditambahkan. Okey. Sekejap. Tak boleh pula sekejap. Okey, kita pergi kepada contoh eksperimen tadi tu Cuma nanti yang untuk keputusan cikgu akan share nanti dalam kumpulan. Dalam kumpulan kelas kita. Tak boleh pula. Okey, pelajar, so kita tengok balik yang tadi yang untuk eksperimen. Okey, ni tadi. So nanti untuk yang ketinggian mendapatkan ni cikgu akan bagi keputusannya. So daripada keputusan ni lah yang awak boleh buat yang plot graph tadi. Contoh macam tadi cikgu dah tunjukkan tadi tu Okey, so itu untuk eksperimen yang perlu awak buat. Yang ni nanti pada hari Khamis lah. Hari Khamis nanti baru cikgu minta awak sambung buat yang ni. So yang untuk yang mana cikgu kata yang awak kena tahu, ini nama kaedah ni kita panggil kaedah perubahan berterusan. Okey, dalam kita membina persamaan ion. Okey, so seterusnya kita akan pergi kepada soalan. Okey soalan. Okey, yang ni dulu. Soalan iaitu dalam membina persamaan ion untuk pembentukan garam tak larut. So ini berkait dengan eksperimen tadi, yang mana eksperimennya kita panggil kaedah perubahan berterusan. Okey, boleh dapat Yang ni cikgu minta awak rujuk dalam buku modul muka surat 181. Okey pelajar, kaedah perubahan berterusan yang tadi kita dah bincangkan iaitu dia nak menentukan bilangan mol kation dan anion yang bergabung membentuk 1 mol garam tak terlarut. Okey, merujuk kepada 1 mol garam tak terlarut yang kita buat tadi secara eksperimen. Okey, yang mana persamaan ion ni hanya menunjukkan ion yang mengambil bahagian dalam tindak balas kimia, iaitu merujuk kepada ion iaitu garam bagi garam tak larut lah. Contoh kalau tadi kita nak hasilkan iaitu garam tak larut, dia adalah plumbum iodida. Okey, maksudnya ion positif kat sini ialah Pb2+ tambah ion iodida iaitu I negatif. Okey. I negatif, ion iodida. So kita akan balancekan persamaan ion ni, kita akan letak 2 di depan. Okey, barulah kita dapat iaitu ini satu contoh lah persamaan ion. Okey, bagi garam tak terlarut iaitu plumbum 2 iodida. Okey, so nama garam dia plumbum yang tadi kita bincangkan tu 2 iodida. So nanti rujuk daripada buku teks tadi. Okey. Seterusnya contoh contoh eksperimen yang lain yang kita boleh gunakan iaitu bagi pembentukan garam tak terlarut iaitu argentum klorida. Okey, so cikgu dah kata kalau garam argentum klorida tak terlarut yang mana kat situ persamaan ion dia Ag+, okey, cation dia tambah Cl negatif, so hasilkan AgCl. So berbeza persamaan ion dengan persamaan kimia, beza. Kalau persamaan kimia yang tadi contoh, kalau cikgu kata plumbum nitrat, contoh tadi kan, bertindak balas dengan kalium iodida menghasilkan plumbum, plumbum iodida dan contoh kat situ kalium nitrat. Ini untuk persamaan kimia.
Tapi kalau persamaan ion, okey, hanya ambil iaitu garam yang tak terlarut ni sahaja. Okey, untuk yang garam larut ni tak perlu. Yang kita panggil sebagai ion pemerhati tu kita akan masukkan. Itu untuk kaedah nak buat persamaan ion. Okey, kemudian yang kedua, contoh garam tak larut yang seterusnya adalah argentum. Okey, argentum chromate. Okey, yang mana formula dia Ag2CrO4. Okey, iaitu tindak balasnya daripada Ag+, ion argentum bertindak balas dengan ion chromate 4 iaitu CrO4 2 negatif. So kita dapat Ag2CrO4. Okey, boleh? So kat sini untuk persamaan. Okey, dan persamaan ionnya awak kena seimbangkan Kalau kat sini Ag argentumnya 2, so letak depan ni 2. Okey, boleh? Boleh untuk persamaan ion? Okey, so kita tengok contoh soalan latihan 65. Latihan 65 sambungan pada muka surat 182. Okey pelajar, kat situ dia nak kita lengkapkan jadual bagi pembentukan bagi persamaan ion melibatkan garam tak terlarut. Yang pertama tadi argentum klorida. So kat sini awak dah nampak lah 1 mol ion argentum dan 1 mol ion klorida. So bentuk argentum klorida. Okay, kemudian untuk plumbum 2 iodida. Okay, tengok ini semua garam tak terlarut. So kalau dalam soalan nanti objektif lah contoh. Antara berikut yang mana garam tak terlarut. So kalau ada plumbum iodida awak boleh pilih. Plumbum iodida juga plumbum 2 iodida juga adalah garam tak terlarut. Walaupun yang tu tak termasuk dalam kotak pertama yang awak kena hafal semua jenis garam. Yang first yang cikgu kata kalau garam tu pertama memang kita yang lebih nitrat, sulfat, lagi apa? Klorida, karbonat. Cuma iodida ni ada tapi tak banyak. Yang perlu awak tahu antaranya ni lah plumbum 2 iodida plumbum dikromat, itu dia. Kalau plumbum 2 iodida ingat itu juga garam tak terlarut. Okey, yang mana kat sini persamaan ionnya Pb2+ tambah I negatif, dia asalnya Pb2+ tambah I negatif hasilkan PbI2. Sebab apa kita letakkan 2 di depan ni sebab kita nak seimbangkan lah. Okey, seterusnya garam tak terlarut plumbum sulfat. Okey, iaitu Pb, cation dia apa? Plumbum. Dengan ionnya sulfat SO4 2 negatif. So kita dapat PbSO4. Okey, boleh So yang ni cikgu harap awak boleh buat terus lah. Kalau yang mana dah buat tu terus tick je tanda right Okey, untuk barium. So ingat tu, kalau dalam kumpulan garam sulfat, ingat yang cikgu kata yang tak larut ialah perbaca. Kalau ditambah lagi satu ialah kalsium sulfat. Contoh Okey, so kalau 3 ni memang banyak ditanya ni plumbum sulfat, barium sulfat, kalsium sulfat. Jangan kuprum kuprum sulfat larut. Kalsium sulfat. Tu yang cikgu kata awak ingat PBC atau perbaca. Ca tu menunjukkan kalsium sulfat. Okay, so barium kita tahu Ba2+ tambah SO4 2 negatif hasilkan BaSO4. Ini adalah untuk persamaan ionnya. Okay, cikgu harap sangat awak boleh menulis persamaan ion ni. Dan kalau dia bagi kalsium sulfat sama juga Ca2+ tambah SO4 2 negatif. So kita dapat CaSO4. Okay, SO4 So itu untuk kalsium sulfat. Juga garam tak terlarut. So kalau garam tak terlarut ni yang kalau awak kena hafal, kalau dalam garam klorida awak ingat PAH ada 3 plumbum, argentum dengan mercury. Tapi kalau dalam sulfat awak ingat 3 juga, perbaca, plumbum, barium dengan kalsium. Okey? Kalau dalam karbonat dia banyak. Kalau dalam karbonat pula awak ingat semua garam karbonat tu semua tak larut. Ada 3 je garam karbonat yang larut yang mana anak. Yang cikgu kata ammonium, natrium dengan kalium. Okey, boleh dapat setakat ni? Boleh terima? Okey, ada soalan sebelum cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh Okey. Tak ada ni maksudnya senyap, maksudnya tak ada soalan lah tu Okey. Cuma nanti yang lepas minggu depan lah baru cikgu akan update balik nama siapa yang kena hantar tugasan untuk perbincangan. Untuk yang minggu ni cikgu terangkan dulu je sebab dia melibatkan eksperimen lah. Okey. So kita tengok yang ini adalah untuk persamaan kimia.
Okey, dan persamaan bagi tindak balas pemendakan. Ni tak tahu awak dah buat belum? Okey, ni cikgu akan bincangkan satu soalan dulu. Okey, kita tengok. Okey, iaitu dalam penyediaan iaitu tindak balas antara kuprum klorida, okey, dan bertindak balas dengan natrium karbonat. Dia dah bagi bahannya. Kuprum 2 klorida. Okey, ingat bila menulis nama kuprum 2, okey, mesti ada kurungan. Ni kuprum 2. Macam kita bincangkan kalau kuprum 2 oksida, mesti ditulis duanya, jangan tertinggal. Kalau awak buat contoh penamaan awak tulis saja kuprum klorida sahaja, tak ada dalam kurungan 2 tu, salah. Yang ni salah. Kena tulis dengan lengkap macam ni Okey, so nampak kuprum 2 klorida bertindak balas dengan natrium karbonat. Okey, dia dah bagi kat situ yang mana menghasilkan kuprum 2 karbonat. Kita dah tahu ini adalah penyediaan garam tak larut melalui tindak balas kita panggil tindak balas pemendakan. Atau nama lainnya apa? Cikgu minta Iman respon. Selain dalam tindak balas garam tak terlarut ni kita panggil tindak balas pemendakan, kita panggil apa juga Iman? Dia ada satu lagi nama. Boleh respon tak? Okey, Iman? Tak ada? Okey, tak ada. Daniel? Sebenarnya. Okeylah, siapa-siapa? Okey, Atira boleh? Siapa yang boleh jawab? Okey, tak apa, boleh respon. Selain kita panggil tindak balas pemendakan dalam penyediaan garam tak larut, ada satu lagi tadi cikgu terangkan. Tindak balas apa? Kaedah perubahan berterusan tu cikgu. Apa dia? Kaedah perubahan berterusan. Oh, kaedah perubahan berterusan tu merujuk kepada penghasilan persamaan ion. Dia tindak balas satu lagi. Yang first tadi, dia start daripada huruf P. Dia P juga, tindak balas pemendakan. Ya? Tindak balas penguraian ganda 2. Tindak balas apa? Penguraian ganda? Ganda 2. Yes, yang tu. Tindak balas penguraian ganda 2. Betul. Dia ada dua nama. Kalau yang macam kaedah berterusan tu dalam pembinaan persamaan ion melalui eksperimen. Dia kalau untuk penyediaan garam tak terlarut ni, dua kaedah awak boleh nyatakan sama ada kaedah dia tindak balas pemendakan ataupun tindak balas penguraian ganda 2. Okay, good. Okay, so kita tengok balik. Tu yang cikgu kata, kalau awak tengok sekarang ni dalam penyediaan garam tak terlarut ni, kalau kita tengok sebelum cikgu kata kuncinya mesti ingat larut. Dia mesti larut tambah larut dapat garam tak larut dan larut. Ingat tu. Atau dalam bahasa Inggerisnya soluble kan. Okay, solu-solu, insolu-solu pun boleh. Bukan solo-solo kan. Solo-solo tak solo-solo balik. Okay boleh So maksudnya larut-larut tak larut-larut. Maksudnya awak nampak kalau penyediaan garam kuprum karbonat ni kita dah tahu ini garam tak larutnya. Garam karbonat. So nampak kita guna garam larut dia kuprum 2 klorida. Sebab dalam garam klorida semua larut kecuali PAH. So maksudnya kuprum 2 klorida boleh digunakan. Itu dia. Kemudian tengok yang kedua. Garam larut kedua. Kita guna dalam kumpulan garam anak. Yang depannya sama ada awak tukar. Kalau tak nak natrium boleh letak kalium atau amonium. Selain daripada tu tak boleh. Maksudnya dalam karbonat ni mesti garam anak aja yang awak guna. Amonium, natrium, kalium. Okey, faham So kita dapat garam yang tak larutnya ialah kuprum 2 karbonat dan hasil sampingan yang kedua garam larutnya ialah natrium klorida. So bila kita nak buat persamaan ionnya, kita just ambil yang mana yang terlibat lah kat situ. Iaitu melibatkan kuprum 2 karbonat. Kuprum 2 karbonat ni sahaja. Okey, maksudnya kalau ion pemerhati dia iaitu natrium dengan klorida, ini kita akan mansuhkan. Macam tu. Tu yang kita akan dapat untuk persamaan ionnya hanya Cu, okey, 2 plus tambah, ikutlah CO3 2 negatif ni. Okey, CO3 2 negatif kita dapat CuCO3. Okey, dapat. So ini untuk persamaan ion melibatkan garam tak larut tadi iaitu kuprum 2 karbonat. Okey, pelajar jelas ini yang penting ni cikgu kata, mesti larut, larut, tak larut, larut. Kalau awak salah guna tu nanti dah salah lah jawapannya. Okey, tu yang penting first tu mesti hafal dulu. Garam larut tak larut yang cikgu kata. Okey, kemudian kita tengok yang kedua. Okey, bagi garam, penyediaan garam larut tak larut iaitu plumbum
2 klorida. Okay, dia dah bagi bahan. Tapi kalau nanti dalam soalan dia tak bagi bahannya, awak tentukan. So tu yang Cik kata, banyakkan guna garam nitrat. Selamat. Sebab semua garam nitrat ni larut. Macam ni lah. So kat sini dia dah bagilah plumbum 2 nitrat dengan magnesium klorida. Okay, dia gunakan magnesium klorida. Boleh tak? Boleh. Kalau tak nak guna garam anak boleh. Tapi pastikan dia larut. Itu dia. Cuma Cik kata kalau nak senang guna garam anak. Tapi kalau nak guna magnesium klorida kat sini boleh tak? Boleh. Sebab yang kalau tak boleh, yang 3 je yang PAH tu. Yang plumbum, argentum dengan mercury. Okay. So kat sini kita nak hasilkan plumbum 2 klorida. Okay. Plumbum, betul lah? Plumbum 2 klorida. Okay. So kat sini garam tak larut ni ialah plumbum 2 klorida. Betul garam tak larut. So kita gunakan garam nitrat, plumbum nitrat bertindak balas dengan magnesium klorida. So kita dapat garam larutnya, plumbum 2 klorida, okay, satu lagi garam larutnya. So kalau dalam persamaan ion pemerhati iaitu magnesium dengan nitrat ni kita mansuhkan. That's why kita turunkan hanya cation, cation bagi yang pertama ni Pb2+, okay, tambah dengan Cl negatif, okay, hasilkan PbCl2. Kenapa kena letak 2 kat depan sini? Sebab kita nak seimbangkan. Okay, tu yang datangnya 2 di depan ni so kena balance juga. Tak boleh tak seimbang. Okay, dalam apa-apa persamaan mesti seimbangkan. Okay, dapat? So nampak kat sini perbezaan 2 jawapan bila dia minta satu persamaan kimia, satu lagi persamaan ion. Okay, so kita pergi soalan seterusnya. Setakat ni boleh faham untuk penyediaan dan cara nak buat persamaan kimia, persamaan ion. Boleh Okey, kalau tak ada soalan ni maksudnya cikgu boleh teruskan Okey. Soalan latihan 67. Okey, kita bincangkan soalan latihan 67. Okey, ni cikgu terangkan dulu, nanti untuk lepasnya awak kena buat sendirilah soalan tu. Okey, kita tengok yang mana rajah 67 tindak balas bagi sebatian plumbum. Okey, dia dah bagi iaitu bila bahan plumbum 2 nitrat bertindak balas dengan kalium sulfat, okay, dapat satu mendakan iaitu mendakan putih. Okey, ini yang kita tak tahu Kemudian larutan Q. Okey, so pertama bila dapat soalan macam ni mesti buat persamaan lah baru kita dapat kan. Okey, so kalau tengok persamaan dia, okay, tindak balas antara plumbum nitrat. So tolong jangan salah tulis lagi Cikgu harap formula kimia ni awak dah mahir. Plumbum nitrat bertindak balas dengan kalium sulfat K2SO4. Okey, so kita dapat hasilkan apa? Nama garam dia. Okey, so cikgu panggil nama. Siapa? Siti Nur Ain Nadia. Boleh Ain? Ain boleh respon tak? Hasil dia apa? Okey, plumbum 2 nitrat bertindak balas dengan kalium sulfat, hasil yang pertama. Okey, tak ada. Okey, Aida Akila boleh? Apa dia? Hasil yang pertama? Okey, tak apalah, siapa-siapa boleh respon. Okey, apa dia? Plumbum? Plumbum sulfat. Okey, plumbum sulfat Cuma kat situ plumbum 2 sulfat iaitu PbSO4 So tambah dengan kalium nitrat KNO3. Okey, so thank you yang respon. Okey, plumbum sulfat. Okey, betul. Cuma kalau penamaan dia, kalau nak tulis mesti macam ni mesti ditulis plumbum 2 ni mesti ada. Kalau kita nak namakan tu mesti plumbum, okey, dalam kurungan 2 ni mesti ditulis sulfat. Ini kalau dia minta namakan hasil, awak kena namakan. Tapi kalau formula seperti dalam contoh cikgu tulis. Cuma persamaan ni tak seimbang, kita letakkan kat sini ada kalium 2, nitrat pun 2, so automatik mesti letak depan ni 2. Okey, macam tu. Okey, ni tambah kat sini. Okey. So kita tengok soalan pertama. Dia nak awak namakan. Soalan dia nak awak namakan mendakan T. So bila namakan, okey, awak tak boleh tulis formula. So namakan ikut yang cikgu tulis tadi, plumbum dalam kurungan 2 sulfat. Okey. Dan larutan Q apa dia? Kalau awak kena namakan kat situ ialah kalium nitrat. Okey, setuju jawapan dia? Ni yang sama macam cikgu dah bincangkan dalam persamaan ni tadi. Dan untuk soalan seterusnya dia nak awak tulis persamaan kimia. Gariskan pada soalan. Soalan ni dia minta apa? Persamaan kimia.
Okay, so buat persamaan kimia dia. Seperti yang cikgu dah terangkan tadi, okay, awak buat persamaan kimia dan seimbang, baru boleh dapat 2 markah. Okay, pelajar. Dan untuk soalan seterusnya, sama macam tadi kita dah bincang, persamaan ion. So persamaan ion ambil yang garam tak larut ni je. Okay, jangan ambil semua, satu tu je. Iaitu merujuk kepada plumbum 2 sulfat. So tuliskan Pb 2+ tambah SO4 2 negatif hasilkan PbSO4. Okay, tolong buat mesti buat. Cikgu nak lengkapkan. Okay, so dah siap soalan ni. Okay, kita bincang seterusnya. Okay, soalan 68. Ini contoh soalan esei. Okay, boleh soalan 68. Cikgu bincang satu soalan esei So ada lagi masa. Okay, so kita tengok soalan muka surat seterusnya, latihan 68. Okay, kita tengok soalan esei ni. Dengan menggunakan bahan kimia yang diberikan di bawah, uraikan satu eksperimen di makmal bagi menyediakan garam magnesium sulfat kering. Okay, so awak tengok ni, dia nak kita sediakan garam magnesium sulfat. So bila awak tengok balik garam magnesium sulfat, okay, magnesium sulfat ni awak kena kenal pasti dulu. Garam ni garam larut ke garam tak larut? Okay, lepas tu dia dah bagi bahannya ialah dia bagi magnesium nitrat. Okay, lepas tu asid sulfurik. Okay, dan juga natrium karbonat. Okey, soalan cikgu, magnesium sulfat ni garam larut ke tak larut? Magnesium sulfat. Okey. Boleh tulis atau boleh jawab. Okey, pelajar, siapa-siapa boleh jawab. Magnesium sulfat larut ke tak larut? Senyap magnesium. Tak larut. Magnesium. Okey, ingat balik. Semua garam sulfat larut dalam air kecuali pehbaca. Maksudnya? Okey maksudnya kalau garam sulfat awak ingat yang tak larut kan cikgu kata pehbaca. Maksudnya plumbum sulfat, barium sulfat, kalsium sulfat. So magnesium sulfat ialah garam. Cepat respon. Kena fahamkan tu dulu. Jadinya garam larut. Kan? Okey. Kena respon Okey. So kat sini awak kena tahu tu dulu. Cikgu kata pertama kena kenal dulu garam tu. Larut ke tak larut. So kalau yang ni awak nampak lah. Yang magnesium sulfat tu cikgu kata kalau yang tak larut ni ingat PBC atau pehbaca. Plumbum sulfat, barium sulfat, kalsium sulfat. So magnesium sulfat termasuk dalam garam larut. Okey, tengok sekarang. Bahan dia bagi magnesium nitrat, asid sulfurik, natrium karbonat. So, macam mana awak nak sediakan garam magnesium sulfat ni tadi? Okey, cikgu nak tanya siapa Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Soalan ni belum keluar lagi. Okey, Akmal. Akmal boleh respon? Okey, kalau nak sediakan garam larut, okey, ada berapa kaedah yang kita boleh tentukan? Tak ada. Okeylah. Okey, bila kat sini awak tengok garam ni ialah garam larut, pertama kena tengok. Okey, cikgu terangkan sekali lagi. Kalau kat sini garam larut, pertama awak kena tengok itu garam anak ke bukan garam anak. Kalau dia garam anak, mesti guna tindak balas asid dengan alkali. Okey. So cikgu balik semula kepada nota dalam buku teks yang perlu awak ingat. Yang perlu awak hafal. Yang selepas awak kena hafal jenis garam larut tak larut. Yang ini. Ini dia. Pelajar, bila cikgu kata garam tu garam larut, awak kena kenal pasti dulu. Kalau yang tu garam anak, okay, kalau tadi garam tu garam anak, mesti melalui tindak balas peneutralan dulu, asid dengan alkali. Kalau bukan tu bukan garam anak, kita kena guna 3 kaedah kat sini. Iaitu asid bertindak balas dengan logam. Okay, cikgu ulang sekali lagi Asid bertindak balas dengan oksida logam, asid bertindak balas dengan karbonat logam. Okay, ataupun logam karbonat. Kena hafal. Ini sangat penting. Cikgu nak awak terus ingat. Okay, sekali lagi cikgu tekankan sangat yang ni. Dalam tajuk garam, awak kena ingat pertama tadi jenis garam yang awak kena hafal. Okay, lepas tu awak kena tahu kaedah.
Kaedah tu bila cikgu kata garam tu garam larut, awak kena tahu garam larut tu garam anak atau bukan anak. Kalau garam tu bukan garam anak, kalau tadi kita merujuk kepada apa? Magnesium kan? Magnesium sulfat. Okay, magnesium sulfat bermaksud awak boleh guna 3 kaedah ni. Sama ada asid tambah logam, asid tambah oksida logam, asid tambah karbonat logam. Okay, kita balik semula kepada soalan. Okay, dah nampak dah? Kena guna 3 kaedah kat sini. Asid dengan logam, asid dengan oksida logam, asid dengan karbonat logam. Okay. So, soalannya. Okay, kita fahamkan dulu. Okay, nampak? Bahan dia dah bagi. Bahan dia bagi magnesium nitrate. Okay, magnesium nitrate. Okay, lepas tu dia bagi asid sulfurik, natrium karbonat. Awak kena gunakan bahan-bahan yang diberi ni untuk kita selesaikan. Okay, so kat sini kita boleh guna tindak balas asid tadi sama ada dengan logam. Okay, kalau dengan logam contoh magnesium. Dengan oksida logam contohnya magnesium oksida atau logam karbonat, magnesium karbonat. So sekarang ni apa bahan yang dia beri? Ada tak dia bagi magnesium sahaja? Tak ada kan? Ada tak dia bagi magnesium oksida? Tak ada. Dia bagi magnesium karbonat pun tak ada. So macam mana kita nak selesaikan? Okay, maksudnya kita kena sediakan bahan iaitu magnesium karbonat ni dulu. Daripada bahan yang dia bagi dekat nombor 1 dengan 3. Pelajar, boleh dapat tak? Okay, awak tengok. Tindak balas untuk garam ni, kita nak buat garam larut yang bukan garam anak iaitu magnesium sulfat. Kita nak guna tindak balas yang pertama dengan magnesium tak boleh sebab bahan magnesium dia tak bagi. Dia bagi magnesium nitrat dengan natrium karbonat. Kita nak guna magnesium oksida pun tak boleh. Yang boleh kita guna kaedah yang ketiga. Tapi kita kena sediakan bahan ni daripada bahan 1 dan 3. Okay, so kita kena sediakan dulu garam apa ni? Magnesium karbonat ni garam tak larut. Garam tak larut. So, kita gabungkan 2 kaedah tadi. Okey, tengok sekarang. Prosedur yang pertamanya, awak kena ambil bahan yang ni, magnesium nitrat, tindak balaskan dengan natrium karbonat dulu. Okey, bila kita dah tindak balaskan, barulah kita dapat magnesium karbonat tadi dan natrium nitrat. Maksudnya dalam penyediaan ni kita kena gabungkan 2 persamaan. Maksudnya pertama, tindak balaskan, maksudnya untuk pembentukan garam tak larut. Garam tak larut kat situ magnesium karbonat. Okey, yang mana kita dapat tindak balas daripada magnesium nitrat dengan natrium karbonat. Okey, ni nanti cikgu dah terangkan, awak kena baca balik, study balik tolong sebab untuk lebih faham lagi. So awak nampak kat sini. Bila kita dah tindak balaskan magnesium nitrat dengan natrium karbonat, dapatlah magnesium karbonat. So magnesium karbonat inilah kita boleh guna untuk sediakan garam larut. Okay, iaitu tindak balas antara asid dengan logam karbonat. Okay, boleh? Okay, so kat situ awak nampak untuk penyediaan garam tak larut magnesium karbonat, garam larut, okay ni dia dah bagi bahannya, garam larut tambah garam larut. Okay, maksudnya garam larut yang dibagi magnesium nitrat bertindak balas dengan natrium karbonat, dapat garam tak larut dia magnesium karbonat natrium nitrat. Okey, dah dapat magnesium karbonat ni, barulah kita tindak balaskan dengan asid sulfurik. Asid sulfurik iaitu tindak balas asid dengan logam karbonat, barulah kita dapat garam yang tak larut, garam larutnya ialah magnesium sulfat. Okey, lepas tu karbon dioksida dan air. So kita nak garam yang ini sebenarnya. Tapi kita kena buat 2 persamaan. 1 persamaan penyediaan garam tak larut dulu. Kita sedia dulu garam yang tak larut dia. Okay, lepas tu baru kita sediakan garam larut yang dia nak ni. Iaitu merujuk kepada garam magnesium sulfat. Okay pelajar, boleh terima setakat ni? Okay, lepas tu baru kita pergi kaedah dia. Kaedah bila melibatkan apa? Garam larut yang pertama ni, garam tak larut ni, kita sediakan dulu magnesium karbonat. Okay, awak tengok. Kita sukat masukkan 50 cm padu larutan magnesium nitrat 0.1 mol DM-3 dalam bika. Lepas tu sukat dan masukkan pula larutan natrium karbonat dalam bika. Kacau campuran.
Okey, maksudnya ini penyediaan garam tak larut tadi. Dah kacau, turas, bilas, keringkan. So dapatlah garam tadi. Ni garam apa? Garam magnesium karbonat. Okey, barulah prosedurnya kita sambung lagi magnesium karbonat ni tadi, logam karbonat, kita tindak balaskan dengan asid sulfurik. Barulah kita dapat garamnya iaitu magnesium sulfat. Okey, lepas tu karbon dioksida dan air. Okey, ingat cikgu kata bila mana nak sediakan garam larut mesti ada pemanasan. Ni garam larut mesti ada pemanasan. Ingat tu, mesti ada heat, dipanaskan. Okey, so nampak step ke-7. Bila kita dah sukat dan masukkan 50 cm padu, asid sulfurik 0.1 mol diaminoto 3 dah masuk dalam pika, kita akan panaskan asid ni perlahan-lahan. Barulah kita tambahkan pula dengan serbuk magnesium karbonat ke dalam bika, kacau dan turas campuran. Kemudian panaskan sekali lagi larutan hingga tepung. Okey, bila dah panaskan, barulah kita sejukkan, turaskan garam dan keringkan. Ini mesti ada. Maksudnya yang cikgu kata heat, cool, maksudnya sejukkan, lepas tu filter, turaskan. Kalau nak bilas pun sekali boleh atau tak nak masukkan pun tak apa, dan akhir sekali mesti keringkan garam. Okey pelajar, dan ini markah boleh jadi kat sini ada bagi tak? 10, 12 markah. Okey, untuk soalan AC 12 markah. Biasa kalau untuk soalan ni dia akan campur bahagian B dengan bahagian B atau bahagian C ni markahnya 20. Ni nanti ada sambungan soalannya. Okey, setakat ni lah untuk soalan AC yang pertama ni yang cikgu kata dalam tajuk garam yang mana dia gabungkan dua. Gabungkan dua maksudnya nak sediakan garam larut. Okey, kita nak sediakan ni garam larut tapi melalui kaedah pemendakan dulu. Maksudnya daripada bahan garam tak larutnya tadi. So boleh faham tak? Okey, ada soalan tak setakat ni? Okey, boleh tanya soalan sekarang sebelum cikgu pergi kepada yang seterusnya. Okey, sambil tu cikgu minta awak buat formula dia. Okey, formula dia. Cuma kat situ kata kunci dia tu yang mana sukat. Kalau untuk yang garam tak larut, kaedah dia itulah sukat. Dah sukat tu pasti kacau, dia senang je. Kacau, turas, bilas, kering. Okey. Ingat kata kuncinya yang cikgu kata cool, stir, filter, rinse, dry. Yang sebelum ni cikgu kata apa dalam bahasa Inggeris dia heat, cool, filter, rinse, dry. Okay, heat ni hanya bila kita guna untuk penyediaan garam tu garam larut. Okay, dengan cool lah, maksudnya sejukkan dua ni. Ini untuk larut. Kalau untuk tak larut, dia just melibatkan awak masukkan je mix, stir, filter, rinse and dry. Nampak istilah dia tu. Kalau yang mana cikgu kata garam tu garam larut, mesti ada heat. Nampak mesti ada perkataan heat, cool. Kalau tak ada nak masukkan bilas pun tak apa, ataupun awak tambahlah bilaskan pun boleh, iaitu merujuk pada rinse and lastly dry, keringkan. Mesti ada kata kunci dia. Boleh tak? Panjang ni. 12 markah. Okey, cikgu rasa macam dah tepu ke? Okey tak ni? Okey, boleh tanya soalan setakat ni. Okey, tengok dulu soalan prosedur 1 dulu. Yang mana untuk sedia garam tak larutnya. Okey, cikgu panggil nama. Aida Akma Amira. Ada soalan tak setakat ni? Senyap je ni tanda faham ke tak faham? Tak faham? Kalau tak faham kena ulang lagi ni. Okey, dari bawah. Nanti periksa tak faham. That's why kena cuba buat latihannya. Okey. Chang, okey, Bunjon, Ain, Seri, Danish, Daniel, Intan. Ada nak tanya? Balkis, Atik, Atira. Saya tak tahu nak tanya apa. Okey. Cikgu tak tahu. Okey, tak apa. That's why nanti kita kena buat latihannya lagi. Okey, sebab ni awak baru belajar. Memang kadang-kadang macam tak nampak lagi. Tu yang cikgu kata first memang kena, pertama first cikgu minta mesti hafal semua garam larut tak larut. Okey, kalau awak tak hafal tu memang susah nanti. Contoh macam tadi cikgu kata ni kita tengok balik. Nampak je garam tu magnesium sulfat, awak mesti dah tahu itu garam larut. Sebab kalau dalam kumpulan garam sulfat,
okey, memang yang tak larut ni 3 je ni, pehbaca ni atau PBC. Ini yang tak larut. Okey, sukat. Okey, bila kita sukat, okey, biasanya kita guna 50. Boleh? Kita guna 50 senter padu sebab kita nak masukkan dalam bika. Kalau tak nak 50, boleh ambil 25. Okey, so nak seragamkan kita ambil 50. Okey? So maksudnya 50 senter padu campur 50. So 100 senter padu tu mesti muat dalam satu bika. Jangan awak guna sampai 200 maksudnya takut nanti tak bersesuaian dengan isi padu yang awak gunakan tu tak bersesuaian. Okey? So kat sini kita selaraskan, kita guna 50. Contoh, boleh? So maksudnya ayat yang pertama tu sama, sukat dan masukkan 50 cm padu, larutan. Okey, ini akan boleh bertukar dengan jawapan lain lah. Soalan tu kalau dia nak ubah kan. Kosong, okey. Kepekatan ni kita ambil satu, kita seragamkan 0.1 mol DM-3 ke dalam bika. Itu cara nak buat esei lepas tu yang kedua, sukat lagi yang kedua. 50 cm padu, larutan natrium karbonat. Ni garam yang kedua yang cikgu kata garam larut tadi. Sebab kan nak sediakan garam tak larut, garam larut tambah garam larut. Iaitu garam plumber magnesium nitrate dengan natrium karbonat. Kenapa kita guna dua ni? Sebab bahan ini yang dibagi. Iaitu dia dah memang bagi dalam soalan, kita kena gunakan kesemuanya ni. Iaitu magnesium nitrate kena tindak balas dulu dengan natrium karbonat. Okey, barulah kita boleh guna kaedah nak sediakan garam larut ni bila tindak balas asid dengan logam karbonat. Kalaulah dua ni tak ada, tiba-tiba dia cuma bagi kat sini magnesium oksida, maksudnya kaedah satu ni tak payah buat, terus pergi kaedah dua. Nanti kita tengok contoh soalan lain lah. Cuma cikgu nak bincang yang hari ni dulu, fokus yang soalan ini dulu. Okey, lepas tu yang untuk kaedah yang cikgu kata stir, filter, rinse and dry ni, dia sama je. Maksudnya kalau untuk garam tu tak larut, okey, awak just masuk je, campur, lepas tu kacau, turas, bilas, kering, dah siap. Tapi kalau yang mana cikgu kata garam tu garam larut, mesti ada pemanasan. Kata kuncinya ni mesti ada heat, ada pemanasan. Kita kena panaskan dulu asid tadi. Okey, lepas tu dah tambah dengan logam karbonat tu, dah kacau, turas, kena panaskan sekali lagi hingga dia tepu. Nampak ni ayat dia sehingga tepu. Lepas tu sejukkan, okey, sejukkan dan turas ataupun sejuk, turas dan bilaskan garam pun boleh ataupun awak terus saja sejuk dan turaskan garam, keringkan. Okey, boleh. So tapi kalau awak tengok bila cikgu kata garam tu larut, awak mesti masukkan dipanaskan tu, mesti ada pemanasan, heat. Ataupun panaskan. Kat situ pertama panaskan asid sulfurik. Heat the sulfuric acid slowly. Then heat the solution until saturated. Sehingga tepu. Lepas tu sejukkan, bilas, keringkan. Turas, bilas, keringkan. Okey, sama je tu. Ataupun yang ni cikgu kata sebelum ni kata kunci awak ingat, hippo can fly, really dangerous. Heat, cool, filter, rinse and dry. Tapi kalau untuk yang garam tak larut ni, first dia mix sajalah, awak just tambah je. Kan awak dah sukat-sukat, lepas tu dah kacau je. Okay, masukkan lah. Kat sini kita guna masukkan istilah dia. Sukat dan masukkan ayat dia. Okay, boleh. Itu untuk prosedur satu. Maksudnya dia gabung, sebenarnya nak sedia garam larut tapi dia gabungkan garam tak larut dengan larut tadi. Okay. So nampaklah kaedah prosedur 1 dengan prosedur 2. Okey, soalan lain? Okey, ada? So kita hari ni maybe habis sampai sinilah. Hari ni cikgu akan bincang sampai soalan esei ni dulu. Nanti untuk soalan yang seterusnya tu cikgu akan bagi tugasan awak buat. Cuma maybe hari Khamis latihan dia lebih kepada laporan eksperimen dengan tambahan soalan dalam buku modul ni. Okey? Okey, ada lagi soalan? Okey, tak ada. Akma, Amira, Aida? Tak ada? Amira, Syahira tak ada? Cikgu. Okey, ya? Tak ada? Okey, tak ada Anis, Atira? Atira ada soalan? Tak ada. Okey, Atik? Balkis, Intan, Daniel, Danish? Okey, siapa main? Iman pun dah hilang, Mizan pun dah tak ada. Hilang dah semua. Okey. Tak apalah. Ain, Wunjon, Chang. Tak ada soalan
Okey, tak apa. So nanti cikgu akan bagi lagi contoh soalan yang awak kena buat. So nanti maybe daripada soalan tu akan lebih faham lagi lah. Okey, cuma yang kaedah ni cikgu nak take note sekarang. Boleh ambil sekarang jawapan dia. Okey, lepas tu nanti terus lengkapkan dalam buku. So nanti untuk sambungan awak boleh buatlah latihan seterusnya. Ni latihan 69 ni pun mudah aja dengan latihan yang pengiraan ni cikgu akan sambung minggu depan lah. Pengiraan ni dia akan sama macam soalan yang kita dah buat bab 3 tu. Pengiraan yang kena cari jisim, bilangan mol, kaitkan nisbah bilangan mol untuk tentukan jisim dia. Ini kita dah belajar sebelum ni lah, cuma kena cikgu ulang lagi sekali lah. Dalam tajuk ni memang ada tajuk ni. Okay. So kalau tak ada soalan, kita tamatkan kelas pukul 1.28 dah. Lagi 2 minit gitulah. Okay, so kedatangan, okay cikgu dah ada dah yang hadir hari ni secara online. So yang lain tu nanti cikgu kena PM dia orang lah kenapa tak dapat datang ni. Ada yang dah left ni. Okay. Okay pelajar, kalau tak ada semua sekali. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa untuk minggu kelas akan datang Okay, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Okay, sama-sama.